Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sambung semula perbincangan dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, yang mana dalam kuliah yang lepas kita telah baca sehingga ayat 105 surah Hud, iaitu surah yang ke-11, juzuk yang ke-12, yang mana dalam perbincangan yang lepas Allah SWT menceritakan kepada kita tentang kisah beberapa orang Nabi. Yang terakhir itu ialah kisah tentang Fir'aun, Nabi Shu'aib, dan kemudian diikuti dengan kisah Nabi Musa secara ringkas. Dan Allah SWT menyebut kepada kita bagaimana mereka yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang menolak ajaran nabi-nabi dan bersikap sombong, telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatan zalim yang mereka lakukan itu. Dan kemudian dalam perbincangan malam ini saya ambil ayat 105. Ayat 105 ni bermula pada ayat 105 ni Allah SWT menceritakan kepada kita tentang hari kiamat, yang mana pada hari kiamat ini manusia ni terbagi kepada dua, iaitulah manusia yang celaka dan manusia yang bahagia. Jadi kita baca ayat ni dan kita cuba habiskan surah Hud ini malam ni, supaya kita boleh sambung lepas puasa ni dengan surah yang baru. Kuliah malam ni kuliah yang akhir lah kira, sebab minggu depan ni dijangka bermula dah puasa dan kita akan mula sembahyang tarawih hari Senin depan ni, kalau tak ada perubahan apa-apa. Jadi ayat malam ni kita mula dengan ayat 105 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Jadi Tuhan bagi manusia ni pada hari kiamat ni berdiri di hadapan Tuhan, tak ada orang yang boleh membela dirinya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pada waktu tu manusia ni selepas dikira segala amalannya, perbuatannya atas dunia, terbagi pada dua kelompok ataupun dua kumpulan. Kumpulan yang syaqiyun, yang celaka, iaitu orang yang kafir, dan orang-orang yang melakukan dosa pada Allah SWT. Yang kedua lah wasa'idun, mereka yang berbahagia, iaitu orang yang beriman dan mereka ni selamat daripada azab Allah SWT. Sebab orang beriman ni pun ada yang masuk syurga segera, ada yang masuk lambat. Tapi kesudahannya semua orang beriman ni akan masuk syurga dan mereka akan bahagia di dalam syurga. Ayat seterusnya Tuhan kata fa'amal ni huraya dia. Huraya dia Tuhan kata syaqiyyun wa sa'idun tu, dia hurah. Dalam ayat seterusnya dia kata fa'ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Adapun orang-orang yang celaka disebabkan keingkaran dan maksiatnya, maka di dalam nerakalah tempatnya. Bagi mereka di situ hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu seperti suara keledai. Jadi Tuhan cerita orang yang celaka ni pada waktu perbicaraan di padang mahsyar, tempat dia dalam neraka. Dalam neraka ni duk bertepi, duk mendayu, duk mengeluh, duk menyesal, dan bunyi sini dia sebut seperti suara keledai. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Mereka iaitu orang kafir tak dikekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu amat berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Iaitu kekal dalam neraka ni selagi ada langit bumi. Langit bumi sini kata tafsir bukan langit bumi yang ada pada masa kita hidup, kerana langit bumi ni sudah pun musnah bila berlakunya kiamat sebelum pada mahsyar. Tapi hak ada langit ni, langit dan bumi yang ada dalam di alam akhirat. Langit ada tapi yang langit yang lain, bumi pun bumi yang berbeza dengan bumi yang kita hidup pada hari ni. Jadi duduk situ tu selama-lamanya. Sebenarnya maksud ayat ni nak ayat selama-lamanya.
Orang masuk neraka ni kekal dalam neraka menerima azab selama-lamanya kecuali dengan ketentuan Tuhan, iaitu kalau kita baca dalam huraian, orang beriman yang melakukan maksiat, dia ada iman dalam hati dia tapi dia melakukan maksiat dan tak lepas daripada azab. Jadi ni masuk dalam neraka sehingga satu perekat apabila diri dia ni bersih dah, dosa-dosa dia ni sudah dihapuskan dengan azab tadi, maka pada waktu tu semua orang beriman ni akan masuk dalam syurga. Ni hadis Nabi kata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menyebut ataupun mengucap la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Tu maksud dia. Bukan kata asal beriman ya, mati masuk syurga lalu tak. Tapi tengok bergantung kepada amalan kita. Kalau amalan kita molek, Tuhan ampun dosa kita, boleh masuk terus. Tapi sebaliknya, Tuhan masuk dalam neraka dulu. Dalam neraka dulu. Itu masuk ayat sini. Dan Tuhan royak dia ni pula ialah fa'alul lima yurid. Maha berkuasa melakukan apa-apa saja yang dia kehendaki. Tuhan ni boleh buat segala-galanya. Fa'alul lima yurid. Isim ni isim apa dia panggil? Apa ni? Apa dah? Sirah mubalaghah. Ayat seterusnya ni tadi tentang orang yang syaqiyun. Yang seterusnya ayat 108 itu kata wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Adapun orang-orang yang berbahagia disebabkan imannya dan taatnya, maka di dalam syurgalah tempatnya. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi. Maknanya sampai bila-bila, kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Ya ni kalau Tuhan nak tambah lagi tu tak tahulah nikmat tu. Duduknya kekal sampai bila-bila. Tapi boleh jadi Tuhan akan tambah lagi syurga. Nikmat dalam syurga. Sebab syurga ni serupa neraka juga, dia ada tujuh lapisan. Kalau kita baca dalam kitab, azab dalam neraka antara 7 jenis neraka tu berbeza. Begitulah juga nikmat dalam syurga, 7 lapis syurga tu pun berbeza. Makna kelah-kelah. Kelah tu lain-lain. Syurga yang paling tinggi adalah syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni sebab tu Nabi sebut dalam hadis, mintalah syurga dan mintalah syurga Firdaus. Bila kita minta Tuhan masuk kita ni dalam syurga Firdaus. Sebab syurga Firdaus ni syurga yang paling tinggi. Kalau hotel berkali berapa bintang? 9 bintang. 9 bintang, 7 bintang. Biasa hotel ni 2 bintang, 3 bintang, 5 bintang. Tapi ada tinggi tu sampai 6 hingga 7. Jadi orang ni Tuhan beri yang paling istimewa. Maka sebab tu dia kata kurnia Tuhan tu mungkin akan ditingkatkan. Mula-mula beri hak ni, lepas tu boleh jadi nikmat-nikmat tu Tuhan akan tambah. Bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ni dia sebut sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus. Mari semua. Ada semua siapalah bila-bila. Ni tujuan Tuhan royak 2 ni nak suruh kita pilih lah ni. Kita nak jadi orang syaqiyun ke yang celaka ke, ataupun nak jadi sa'idun, orang yang bahagia. Atas kita lah ni. Tuhan royak ni Tuhan nak pilih. Tuhan nak pilih kita nak masuk syurga, mu kena buat gini. Kalau mu tak buat gini, tepat mu dalam neraka. Jadi tentulah kita kalau kita cerdik, kita akan pilih untuk masuk syurga. Kita nak jadi orang yang sa'idun, orang yang bahagia, orang yang mendapat nikmat di dalam syurga esok. Kemudian Tuhan kata lagi, fala takufi miryatim mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Maka janganlah engkau wahai Muhammad menaruh syok tentang sia-sianya apa yang disembah oleh mereka yang musyrik itu. Mereka tidak menyembah melainkan sama seperti yang disembah oleh datuk nenek mereka yang musyrik dahulu. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka dari azab yang telah ditentukan dengan tidak dikurangi. Jadi Tuhan katakan Nabi dan kepada kita semualah, jangan kita duk mikir lagi hak orang tu sembah tu orang kafir tu betul ke tak betul. Sebab memang tidak betul. Tu asasnya memang tidak betul. Dan hak dia sembah ni serupalah sembah nenek moyang dia mula. Orang sebelum zaman Nabi kan dia ada ayah dia, ada tok dia, cikgu dia, kalah katahan. Jadi orang-orang ni orang yang memang telah sesat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jangan ragu-ragu.
Maknanya pendirian kita bila kita bertemu dengan orang tidak Islam ni, ideologi yang bukan Islam, akidah yang tidak Islam, kita kena jelas. Jangan kita ragu, betul kau dok agama dia. Ke molek juga. Tak boleh lagu tu. Bagi kita orang Islam ni, Islam lah. Inna dina indallah al-Islam. Islam saja yang betul, yang mesti kita pegang. Lain pada tu walaupun jadi ada benda dari agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, agama Cina lama ni ada benda-benda molek dalam ajaran dia. Tapi hak betulnya dalam pandangan kita orang beriman ni Islam saja. Hak molek tu kebetulan ya. Kebetulan. Tapi bukan hak dia tu kebenaran sebenar. Tu kita kena jelas situ. Sebab kalau tidak tu ya timbul cerita agama ni serupa ya. Ada setengah orang dia panggil pluralism. Sifat pluralism ni apa tak boleh dalam Islam ni, sebab dalam Islam agama ni sah. Yang Tuhan iktiraf ni hanya Islam. Agama lain tu walaupun ada pengikut dia, penganut dia, tapi dari sudut pandangan kita, daripada apa yang disebut dalam Quran dan hadis tidak betul. Walaupun boleh jadi dia juru orang Buddha. Buddha ni antara orang yang baik. Penganut agama Buddha ni antara orang yang baik. Kristian pun ada yang baik. Ada yang baik. Tapi di segi agama, di segi Islam, kita yang betul. Itu kena jelas. Jangan kita kata serupa ya. Dia pun nak cari barang molek juga. Dia pun duk main dia pun akhir jadi serupa. Ini hak Islam tak sekali terima. Sebab tu Tuhan tekan kan ayat hak selagi terdengar tu, inna dina indallah al-Islam. So ya Tuhan naknya Islam so. Islam ni yang mari daripada nenek moyang kita Adam sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam Quran dan dalam sunnah Nabi. Tak ada dah lebih pada tu. Ni penting ni untuk kita ingat. Tama-tama zaman ni banyak orang nak kecek terpengaruh dengan pemikiran moden, fikiran barat, dia kata serupa ya. Tu istilah pluralism. Pluralism di segi agama. Jadi hak ni kita kena tolak. Baik, bukan suruh bala, tapi pendirian kita jelas. Sebab tu dalam ayat lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu cara hidup kamu, agama kamu, bagi kami agama kami. Dia tak boleh nak sai bab akidah ni tak boleh. Barang lain tak apa. Sai biasa menego, jual beli, muamalah apa semua tu, main sukai apa tak apa. Tapi bila mari bab akidah, kita orang beriman ni mesti jelas. Dalam bab akidah ni tak boleh ragu-ragu dan tak boleh nak nampak nak serupa. Baik. Seterusnya dia kata walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib. Janganlah engkau berasa bimbang wahai Muhammad tentang keingkaran kaummu, kerana sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, lalu berlaku pertentangan mengenainya. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta merta kepada mereka, dan sesungguhnya mereka masih menaruh syak yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran itu. Jadi dalam huraian ni kalau kita baca dalam kitab disebut Tuhan awak mari tarik perhatian Nabi Muhammad ni kepada kisah Nabi Musa. Nak ayatnya apa yang dialami oleh Nabi kita ni mendapat penentangan daripada kaum dia. Orang tak terima ajaran bawa serupa ya apa yang telah dihadapi oleh Nabi Musa. Nabi Musa yang dihantar kepada Bani Israel pun orang Bani Israel tak terima. Bahah dengan Nabi Musa, pertikaian ajaran Nabi Musa, lawan Nabi Musa. Waktu turun kitab dah. Lepas tu bui mukjizat kan, siapa 9 jenis mukjizat. Quran sebut, kita kami telah kurnia kepada Musa ni tis'a ayatim bayyinat. 9 tanda-tanda yang nyata. Yang disebut dalam tafsir ialah maksudnya 9 mukjizat. Tuhan awak mari. Tapi orang lawan semua dulu. Orang tak beriman semua dulu. Jadi apa yang kamu hadapi ni wahai Muhammad serupa ya. Itu maksud dia. Jadi mung tak usah rasa kalut lah. Tak usah rasa pusing lah. Tak usah rasa resah lah. Kerana apa yang kamu alami ni telah pun berlaku kepada Nabi lain. Terutamanya Nabi Musa AS. Cuma Tuhan kata, umat terdahulu ni aku azab lalu. Umat Nabi Musa, orang yang menetai dia ke Firaun tu, menetai dia tergelar dalam air. Lepas tu nak pengikut Nabi Musa sendiri kerana lawan tu Tuhan beri sesak 40 tahun.
yatihuna fil ardi, kerana dia sembah anak lembu. Jadi tu hewi sesat, tak boleh pergi mana, duduk main di pada pasir, pergi mari, yatihuna fil ardi. Musim-musim atas bumi itu berapa? 40 tahun. Bukan sehari 2 hari, kita PKP baru setahun baru. Tu pun kalau dah tak boleh pergi kota baru. Ni tak boleh pergi mana-mana 40 tahun tu mesti patullah, tak boleh tubik. Macam ada pagar. Tuhan sengaja buat pasal Tuhan nak hukum dia kerana menyembah anak lembu. Engkar kepada ajaran Nabi Musa. Cuma umat Nabi Muhammad kita ni Tuhan tangguh azab. Walaupun berlaku bencana alam, berlaku banjir ke apa semua bala-bala tu, tapi tidak musnah berlaku. Kalau banding dengan umat dulu, habis hakak tukul lekal. Kalau sebutir kapung, habis sebutir kapung. Tapi lah ni ada berlaku sini banjir, berlaku sini gempa bumi, tapi topok, tidak seluruh. Sebab apa? Tuhan sipir seksuk. Kerana antaranya doa Nabi. Kalau kita baca dalam hadis tu, Nabi sebut ada nekar rasa Tuhan sipir dia ke Nabi. Tuhan beri istimewa. Antaranya jangan azab umat aku ni atas dunia ni. Jadi waktu Tuhan terima. Kalau dalam satu hadis yang panjang itu ada rasa ni nekar Nabi kata 5. Ukti itu khamsah. Aku dikurniakan 5 keistimewaan. Antara 5 ni waktu Tuhan kurniakan Nabi kita ialah umat dia tidak akan diazab di dunia. Sebab tu buat jahat kapal lagu mana pun kadang-kadang molek-molek ada. Yang seni lebih pada orang jauh lagi. Tak semaya, tak gapo tapi segar molek-molek ada. Tak cocok vaksin pun COVID tak mari dengan dia takut. Bagi contohnya gitu. Nak ni istimewa. Ya Tuhan beri pada nabi kita. Sebab tu Tuhan sebut dalam ayat ni, kalaulah tidak kerana benda ni, lama dah orang ni akan diazab seperti mana orang-orang terdahulu. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amal mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi kita semua ni, hamba tuan-tuan semua ni, kita nak tinggal dak Tuhan sore-sore dah tangguh sendiri berlaku. Tak boleh nak bergantung pada ayah kita, cikgu kita, anak kita. Kita atas kita. Kalau kita jauh atas dunia, insya-Allah selamat di pada mahsyar. Kalau jahat atas dunia, Tuhan tak lepas, tak selamatlah kita di pada mahsyar. Kita bawa diri masing-masing. Tak ada orang cara mengaku masa tu. Atas dunia ni boleh jadi anak kita tolong kita makan minum piti, buat rumah kita, bui kereta, bui driver. Tapi di akhirat ni dia tak cara dah. Dia pun tak ada nak cara diri dia. Sebab manusia ni dibangkit, kita kali kita baca sikit dalam hadis dalam Abu Hurairah ni, dibangkit dalam keadaan uryanan. Lanja bogel berlaku. Lanja bogel berlaku. Semua bangun kubur tu lanja berlaku. Ngadak jujur pakat gi depan Tuhan. Masa mana nak pergi supermarket? Moga bumi hancur lebur dah. Jadi bangun dalam keuryanan keadaan telanjang bogel. Perlu pula mengikut amal masing-masing. Nabi sebut, Aisyah tanya, ya Rasulullah, tak malu ke? Aisyah tanya, tak malu ke telanjang bogel jatuh tino, kecil besar tua muda? Nabi kata tak ada percaya berlaku. Tak ada nak tengok mu aku. Tidaklah kata dia nak tengok setara mana kahwin ni, setara tak ada. Pasal apa? Sebab gegare zalzalatas saah ni, gegare hari kiamat ni syai'un azim. Suatu gegare, suatu benda yang azimu, benda yang besar. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Tu sebut dalam Quran tu. Dalam surah Al-Hajj tu permulaan tu riwayat. Pada hari kiamat ni bila berlaku kiamat saja, yauma tarawna hari tu mu tengok tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Gugur habis. Hak mana aduk nyusu ni, kullu murdi'ah ni, hak duk nyusu anak ni rembah. Tak cara dah kan anak. Bakal tahu anak tu. Biasa mana ada mak nak tahu anak, tambah-tambah duk nyusu. Tapi kerana kejut dengan gegara hari kiamat tu, dia lepas. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, hak duk ngandung gugur. Pakai gugur lalu, tak ada gapo-gapo. Gugur, bukan beranak tu gugur. Gugur tu. Kalau beranak boleh kira ni gugur. Wa taranna sasukara, masa tu manusia ni nana. Sukara ni kalau bahasa biasa mabuk.
pening, tak tahu lah ke mana. Hunggah kau tu, hunggah kau ni, tak tahu ke apa satu. Dia contoh kalau itu mudah kan, supaya bila berlaku bakar, bila berlaku kebakaran ni, orang terjun gitu ya. Tidak gitu. Kalau kita nak tahu rumah, bila topik bakar kita celek je bakar terjun tu, tak ingat dah bakar luar kodok. Bakar baju kodok. Turun kan begitu ya. Turun kan gitu. Lepas tu baru teringat tak bakar kain ke apa. Dan ini pernah berlaku di Kota Baru, di tapak lembaga hasil lah ni. Masa hamba muda. Berlaku kebesaran. Situ kawasan orang bujai. Orang bujai, kita panggil orang bujai. Lorong tua. Bahasa Urdunya lorong tua. Dekat Pucu Kota tu. Masa tu berlaku kebakaran. Saya hamba ada di Kota Baru. Tapi kita bodoh lagi. Kelai kabut. Pukul 2 pagi ke pukul 3. Kelai kabut habis. Dia orang cerita. Kita tak lagi muka tuk ni. Tak wigi lah. Enggak. Mana tengah orang ramah. Kita bodoh. Pergi. Tak wigi. Tak wigi tu orang. Tapi dua orang ke siapa. Di kawasan orang bujai. Ada seorang terkejun langit bogel. Orang bujai terkejun langit bogel. Gagih kabak polis. Takutnya. Kelai kabut polis tu. Kok kabak ni muda, polis pun muda. Duk main rumah kami tak. Orang lain mari tolong, balut dengan kain, buat lagi. Nak royak bila berlaku kejutan, orang lupa diri. Tu atas dunia. Baru terbakar, terkejun langit bogel. Ni gegara akhirat. Seluruh dunia ni. Tu baru setepat nak bayar. Jadi tak pelik kalau orang langit bogel pun. Sebab tu Nabi kata tak ada nak tengok dah mu aku. Sebab Aisyah ni, ya sebab kita, kalau kita tanya, tak malu kau langit bogel ni? Aisyah, Nabi kata tak ada nak cara dah belakang. Sebab semua orang kalut habis. Orang kalut, ayah tak cara kau mak tok lelaki, tak cara kau bini. Mak tak cara kau anak, tak cara kau adik-beradik. Ni nak ayat gegara tu berserak pada waktu itu. Jadi sebab itulah tu ayat sini, pada waktu tu semua orang ni bawa diri. Jadi sebab itulah kita kena persiapkan diri kita. Tak boleh nak berkata kerana ayah kita orang aling, ayah kita ni orang juru, ayah kita tak lebat, mak kita baca Quran tak berhenti. Kita nak nupai dia. Tak boleh atas dunia ni mungkin boleh tupai. Akhirat tak boleh dah. Bawa diri masing-masing. Ini maksud ayat. Jadi sebab tu kita kena persiapkan diri kita sendiri. Jagalah diri kita. Pola ni kata, kita jaga kita. Tu bahasa SOP ni. Kita jaga kita. Mana untuk akhirat ni, kita jaga kita. Cedek masing-masing. Kalau kita siap bekal lebih, insya-Allah senang sikit. Tapi kalau tak ada bekal, minta tolong orang tak boleh dah. Atas dunia mungkin boleh cari gu belanja air cawe. Di akhirat tu tak ada gu nak lakung. Tak ada gu nak lakung. Mung tak cara kat aku tak cara kamu. Ada 2-3 tempat dalam Quran tu cerita tentang benda ni. Kemudian ayat seterusnya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu berbuat demikian, dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah amat melihat akan apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ni hak Nabi kata dalam satu hadis. Kita baca mula kan. Mula-mula surah Hud Nabi kata syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Surah Hud dan beberapa surah yang lain, antara surah Al-Mursalat dan 2 surah lagi tu, Nabi kata, surah ni bila aku baca, aku suka macam ubah habis. Syayyabatni. Hudun, surah Hud dan 3 surah lagi itu, syayyabatni menjadikan aku ni berubah. Putih rambut. Gerungnya. Beratnya. Beratnya apa? Ayat ni lah. Ayat 112 Nabi kata fastaqim. Sebab tu saya katakan Nabi, wahai Muhammad, fastaqim, hendaklah kamu beristiqamah. Hendaklah kamu tetap dengan apa aku buat turun kamu. Mu kena tetap dengan kerja buatmu. Mu kena tetap dengan agama hak mu bawa. Jangan apa ni lolek-lolek, jangan gapo. Jadi Tuhan ni amaran Tuhan ataupun arah Tuhan. Sebab tu Nabi kata menyebabkan dia ni serobek. Oh kita lah bila raja mari gak mari depan. Mama sebut nama terai-terai lagu tu. Aku nak muat gani-gani. Tidak kau senok perut. Oh Tuhan dah tahu raja pernah gak. Sama kalau raja sampai dulu hak ada kuasa besar. Lah ni terbatas dah. Tapi lah ni pun kalau raja mari nyoh-nyoh dicari kita lah kampung. Mama aku nak muat gini. Tidak kau kenali perut. Oh jamuh tak kena lah.
Jamah tak kena, bunyi polis mari cari pun pintu tak jumpa dah kita. Orang polis mari cari tadi tidak tak jumpa pintu, pergi mari kucakanya dalam rumah. Orang tua kata, ni Tuhan ada cakap terus, fastaqim, khusyuk pada Nabi. Naklah kamu beristiqamah dan kemudian jangan bersama orang yang bertobat, wala tatrau, jangan kamu melampaui batas. Makna jangan menyeleweng daripada jalan kebenaran. Beratlah gitu. Kita ni muka kita orang biasa, email tak belah mana, tak terasa. Tapi Nabi kan dia duduk berbual sokmo dengan Tuhan. Dia kenal Tuhan tu siapa. Kita ni supaya budak dengan ular, tak takut ke apa, mungkin tak reti. Budak-budak kita tengok ular nak pergi. Pasal dia tak kenal ular tu menate apa. Kita orang tua ni tahulah ular ni tantang ular senduk. Tapi budak mungkin tak tahu ke apa. Sebab tu budak nak pergi kak, nak pergi pergi, nak pergi pasal dia tak kenal. Kita ni tak kenal, kita dengan Tuhan lah gitu. Sebab makrifah kita dengan Tuhan ni rendah. Sebab tu disebut awaluddin ma'rifatullah. Asas agama ni kenal Tuhan. Kita ni tak kenal Tuhan, serupa Nabi kenal. Dia ingat serupa menatai biasa. Budak kecil tengok ular, serupa menatai biasa ya. Dia tengok dalam TV dok-dok dia kau nak pergi pergi. Pasal dia tak kenal ular tu gapo dia. Sebab tu tak ada takut. Kita kerana kita kenal ular tu bahayanya ular, bisanya ular, kita takut. Begitulah bandingnya kita dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan yang dipanggil ahlul ma'rifah ataupun al-arif billah ni, dia kenal Tuhan sebab dia takut. Kita ni tak kenal. Sebab tu kita tak takut. Tuhan kata, jangan tinggal semaya. Kita mai-mai ya tinggal semaya tu. Hari Jumaat tak mari lagi sekali semaya, susah kau semaya 5 waktu. Nak ayat pasal kita tak takut, kita tak kenal Tuhan. Tuhan kata mu jangan buat dosa, kita buat. Pasal kita tak kenal. Sebab tu pentingnya mengenal. Dan dalam tasawuf orang tinggi ni al-arif billah. Dia banyak perekat kalau kita ngaji baca kitab tasawuf tu, hak tingginya al-arif billah. Bukan semua ahli sufi ni digelar al-arif billah. Kalau kita baca dalam buku, bukan semua ahli sufi. Dia ahli sufi. Dia orang hebat, ada dipanggil ahli yang zuhud orang, tapi ia disebut al-arif billah ni sikit benar. Tu nak ayat, bukan senang nak jadi al-arif billah, orang yang kenal Tuhan. Kenal Tuhan tu bagai payah. Bagai payah, makrifah. Dia sebut kita makrifah. Makrifatullah ni bagai yang payah. Jadi sebab itulah Nabi dia rasa kerana dia kenal Tuhan. Dia tahu dia pernah mengadak, dia duk berhubung semua. Kita ni pasal kita tak tahu. Supaya orang duduk dalam istana dengan orang duduk luar. Takutnya orang duduk dalam istana kau raja lebih pada kita luar ni. Sebab kita tak tahu pasal raja lagu mana. Dengar ya cerita. Tapi kita tak ketemu. Tapi orang duduk dalam istana, tahulah. Sebab tu orang kerja dalam istana kak, mengeri. Sebut raja. Orang biasa raja. Ring tu aku telefon. Dia akak telefon rumah dia duduk atas latar. Tu biasa lagu tu. Tu aku duduk dalam istana, telefon dia di rumah. Dia akak telefon duduk atas latar. Cok tu aku. Dengar apa tu aku. Nak oyak. Kerana dia kena raja. Takutnya siapa duduk atas latar. Tu nak oyak. Orang kena raja. Dia mari perasaan. Kita tak kena ni. Boleh-boleh begitu ya. Moga kita tak kena aja kita jumpa Raja Gopa, Raja Kumar tu kita kena ya. Raja betul kita tak kena, moga kita tak masuk dalam istana. Banding nak semudah faham. Semudah faham. Baik. Dan kemudian Tuhan sebut tadi lagi wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min auliya thumma la tunsurun. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu, sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari Allah. Kemudian dengan sebab kecenderungan kamu itu, kamu tidak akan mendapat pertolongan. Hak ni antara arahan ataupun panduan Tuhan kepada kita. Jangan kita ni cenderung kepada orang zalim. Maksud cenderung sini pakak. Pakak wak kira dengan orang zalim. Ada setengah ulama masuk dekat pun tak boleh. Masuk dekat pun tak boleh dengan orang zalim. Pernah berlaku satu ketika dulu. Nama gapo dia ni zalim, Hajjaj kalau tak ingat cerita tu. Jadi satu kali dia nak buat baju. Nak jahit baju, dia nak buat baju baru. Dia pergi cari tukang jahit, sore habuk tak usah jahit. Siapa perekat tu? Pasal apa? Hajjaj bin Yusuf ni terkena manusia ganas. Oh zalim, dia itu orang kerak kok gitu ya.
Dia tak ada main kata-kata, dia pakai lepuk kat tekok lalu. Waktu dia pergi ke Iraq, orang Iraq nak berontak ni, nak lawan KJS, nak sokong Saidina Husain. Dia pergi masjid, dia ipung habis orang dalam masjid. Noyak kedebel tak kedebel cerita dia. Dia ipung semua orang Iraq dalam masjid. Dia kata hari ni, dia kata aku tengok. Dia kecak arak lah. Bukan kecak Kelantan. Inni ra'aitu ru'usan qad aina'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Dia kata hari ni aku tengok kepala orang Iraq ni serupa buah masuk belakang. Nak jadi lebih, tak lebih. Orang penuh dalam masjid beribu-ribu. Dia kata aku tengok serupa buah masuk belakang, tunggu nak kerak. Kayak buah kan kalau dia masuk nak ambil, nak petik dah lah. Orang nak kerak tak aku dia kata. Tu nak oyak. Nak terkecing habis orang. Dia nak oyak jangan sokong Saidina Husain. Sebab tu Saidina Husain kalah. 70 orang ya tubik daripada Madinah, sahabat pesan dah, jangan gilah. Orang Iraq ni tak boleh percaya. Ada saudara Husain situ. Orang Iraq ni bangsa, dia pernah tipu ayahmu mula, Ali. Saidina Husain dia cakap tak apa, ni ada surat ke apa, dia mau jamin nak sokong. Bawa surat sokong ni. Siapa masa tak ada orang. Benda ni surat ada orang tak ada. Ada juga kat situ. Bismillah ni. Ya. Jadi sahabat-sahabat besar Abdullah bin Umar ke apa pesan dah mu jangan pergi Husain. Sebab orang Iraq ni pernah menipu ayahmu mula. Dan orang yang tidak boleh dipercayai. Husain pergi juga. Pergi siapa di Karbala. Orang Iraq tak tubik. Hajat pergi sekat dah tengah jalan. Di masjid. Tak tubik seorang abuk. Tinggal berapa dia 70 orang. Akhir perang mati habis. 70 orang. Tinggal Ali Zainal Abidin, budak masa tu, duduk dengan remik. Lepas tu Nafisah, mak saudara dia. Hak ada 2-3 orang. Hal lain habis kena bunuh belakang. Termasuk Saidina Husain. Kena bunuh. Kerak pancung tekuk di Karbala. Tu cerita dia. Jadi nak oyak gedebel dia ni. Siapa lagu tu? Hajjaj bin Yusuf ni. Jadi bila dia nak buat baju tu, tak ada orang jahit. Semua orang tak bisa jahit. Siapa perekat tu? Nak oyak orang marah ke dia, dah orang tahu dia jahit. Pergi pada ayat ni. Wala tarkanu. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim. Sebab tu kalau orang ni melanggar hukum, melanggar gapo, kita tak usahlah duk kira, kecuali kalau kita rasa kita boleh betul dia. Kita boleh nasihat dia. Kita boleh dia tarik dia kepada kebenaran, kita masuk dekat. Tapi kalau kita pergi nak jadi jong dia, nak turut dia, nak ikut arah dia penuh juga, memang tak boleh. Berdasarkan ayat ni. Wala tarkanu, cenderung pun tak boleh. Apatah lagi menyokong. Apatah lagi kita mendukung dia. Tapi kalau tujuan kita dakwah, tak apa. Sebab kalau kita tak pergi, siapa nak dakwah dia? Nak dakwah dia. Sebab tapi ulama sebut lagi itu biar tentu kita dakwah dia. Jangan kita kena dakwah. Ni kita pergi, kita kena dakwah dia. Kita nak dakwah dia. Akhirnya kita gitu. Sebab orang setengah kan. Punuh jalan lah. Dia suruh sedak. Dia agah dia pergi. Pergi dengan dia punuh. Dengan dia punuh. Tak boleh lah. Ini ayat ni kalau panjang lah. Kalau saya nak urah dalam tafsir kalau kita baca. Tapi tu ayat, nak ayat pendirian kita. Zalim ni masuk antaranya orang yang menetai Tuhan, syirik. Pemerintah yang tidak melaksanakan peraturan-peraturan yang adil ataupun hukum-hukum agama. Maka Tuhan kata sebab apa? Fatamassakumun nar. Kamu akan dikenakan api neraka. Seterusnya disebut wa aqimis salata. Kita pergi rekah-rekah kan. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at dzalika dzikra lizakirin. Dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad engkau dan umatmu pada dua bahagian siang iaitu pagi dan petang dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya daripada waktu malam. Maknanya pagi, subuh, zuhur, asar, lepas tu ngori isya. Kalau kita hurah lagu tu dalam kitab sebut. Jangan kata pagi saja, petang saja, lama lepas ni semaya 2 kali ya. Bukan lagu tu. Tarafain nahar wa zulafa minal makna 2 pagi di pagi hari, siang hari dan malam. Makna 5 waktu lah. Semaya ni jangan tinggal sebab semaya ni antara kebajikan yang kita buat. Dan bila kita buat, Tuhan kata innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebajikan itu amal-amal kebajikan terutama semaya boleh menghapuskan dosa dan kejahatan kita. Bagi contohnya wudu. Wudu ni Nabi sebut dalam hadis boleh membersihkan dosa. Dalam satu hadis Nabi kata lagu mana? Dia kata kalau mu ada sungai depan rumahmu dan mu mandi 5 kali sehari dalam sungai. 5 kali sehari mu mandi, adakah tubuhmu cemar lagi? Hal fi badadika daranu.
Nabi kata, adakah daki cemar tubuh? Sahabat kata, tentulah tak ada 5 kali sehari mandi ni. Maka Nabi kata, bagitulah juga wudu. Wudu dah semaya 5 waktu ni, umpama mandi di sungai 5 kali sehari, akan membersihkan dosa kita. Wudu tu sendiri kata ulama, bila kita basuh muka tubik dosa. Sebab tu antara sebab perbincangan apa air wudu ni tak boleh ambil semaya. Air bekas wudu ni tak boleh ambil air semaya. Wadu tu air bekas wudu. Air kita contoh kita ambil semaya kita taduh. Bapa air tu tak boleh ambil semaya semula. Antaranya dalam perbincangan kerana dosa maksiat tu duduk dalam air. Mata kita tengok benda tak molek, hidung kita hidu berai, bagi harat, mulut kita kecek wuduh ke apa, air wuduk tu membersihkan. Tangan kita jamuh bagi tak molek, bila kita ambil semaya tu habis dosa-dosa kita. Sebab tu air bekas wuduk tu tak boleh buat wuduk balik. Kecuali kalau dua kolah. Kalau tak cukup 2 kolah, tak boleh. Antaranya, sebab kalau kita tengok dalam perbincangan, antaranya. Sebab apa? Sebab kekotoran yang terkandung dalam air wuduk tersebut. Dalam satu riwayat, tapi tak tahulah. Tapi cerita Imam Ghazali dengan adik dia. Adik dia nama Ahmad. Imam Ghazali ni ulama besar. Ulama besar. Masa tu dia tidak masuk tasawuf lagi. Dia alim fiqh, nak mengajar fiqh. Satu kali dia nak sembahyang dengan adik dia jadi imam, dia ambil. Adik dia tak si. Masa tu dia baru sudah mengajar fiqh. Tak si. Dia terkejut apa adik dia tak jadi makmum dia. Adik beradik. Pas dia ni orang alim pada adik dia. Tapi adik dia ni ahli sufi. Dalam kitab tu sebut. Adik dia kata tak boleh, dia kata tubuhmu penuh dengan darah. Adik dia nampak secara rohani, kasyaf dia ni, tubuh habis dia daripada kepala sampai kaki, darah hik berlaku. Kebetulan dia baru sudah mengajar fiqh bab hik. Dia ngajar fiqh tu bab hik di masjid, sudah maya kali, duk mikir lagi baru teteh hik. Teteh kok dia mengajar tadi. Jadi bila nak semaya, adik dia ni kerana dia ahli tasawuf, tu buka, nampak dia kata, aku tengok tubuh ni penuh dengan darah hik. Aku nak jadi makmum kau ni, dia kata. Tu sejak bermula situlah cerita dalam kitab lah. Bermula situlah Imam Syafi'i ini belajar tasawuf. Dia mula belajar tasawuf, mengaji semula dan amal tasawuf. Tu cerita. Nak wayak benda-benda gini, kadang-kadang kita tak tahu. Jadi macam tu wuduk tadi kata ulama, antara sebabnya kerana dia membersihkan dosa. Jadi sebab tu tak boleh buat wuduk semula. Air tu kena buat. Kecuali kalau cukup dua kolah. Kullataini waktu cerita lain. Baik, balik pada sini. Jadi nak oyaknya ibadat kita ni terutama semaya boleh membersihkan dosa-dosa kejahatan supaya sedekah kita boleh cuci dosa-dosa yang lain. Banyak perkara lah. Banyak perkara. Jadi sebab itulah dituntut kita ni untuk semaya, sebab semaya ni kemuncak ibadat. Ibadat yang paling tinggi ni dalam Islam ni tak ada dah boleh lawan semaya. Lebih pada muka lain. Kita baca Quran pun tidak sama, kita berzikir tak sama, mengatik tak sama. Semaya ni nombor 1. Nombor 1 ibadat paling tinggi ialah semaya. Sebab dalam tu ada berlaku zikir, ada doa, ada munajat, ada cukup dalam semaya ni. Istighfar ada berlaku. Pas mari pula tu wi khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kata atas melalui posmen Jibril dok. Sebab itulah ulama dulu banyak membanyakkan semaya. Tambah semaya sunat. Orang-orang tasawuf, orang ahli-ahli ni dia banyakkan semaya. Semaya setara Harun Ar-Rasyid berapa? 100 rakaat sehari. Semaya. Sunat dia tu capu-capu cuma 100 rakaat. Kita boleh 2 rakaat pun mujur dah. Mujur dah kalau boleh 2. Kita ni kalau boleh amal 2 rakaat sebelum subuh, lekat waktu pun mujur besar. Sebab antara sunat sebelum semaya ni, sebelum subuh. Nabi pesan kalau boleh jangan tinggal sunat sebelum subuh 2 rakaat. Sebab sunat sebelum subuh ni nilai dia lebih pada dunia sebutir. Nilai dia tu. Jadi kalau boleh ajar latih diri kita biar boleh des semaya sunat subuh 2 rakaat. Maksudnya kena bangun awal lah. Jangan orang komak baru ambil semaya. Tentu tak ada. Biar kalau boleh lekat tu mujur tu. Bukan senang tu nak lekat. Sebab ni Nabi kata lebih pada dunia sebutir.
Kalau mu boleh semaya sunat subuh ni, lebih pada dunia sebuti mu boleh. Besarnya pahala. Payah tu pasal Nabi tahu payah nak buat. Tak kata kat orang kita pun berambak kadang-kadang. Cuma kita royak ni sebagai dorongnya, pakak-pakak ikhtiar biar kita deh tu. Deh tu sebab nilainya mahal. Nilai mahal. Baik, balik kepada seterusnya dia kata, jadi perintah Tuhan itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan surah Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Kena sabar. Dua. Kita baca dalam Quran ni, wasta'inu, minta tolong dengan Tuhan ni gabung bis sabri was salah. Minta tolong dengan Tuhan dalam hidupmu ni, pertama dengan sabar. Yang kedua dengan mengerjakan semaya. Inilah kaedah minta tolong yang paling dekat dengan Tuhan. Kena sabar. Sabar ni mendatangkan pertolongan Tuhan. Yang kedua semaya. Banyakkan semaya. Nabi ni kalau ada masalah, semayalah. Iza hazabahu amrun fazi'a ila solah. Ada satu hadis sebut. Apabila hazabahu amrun, makna bila nak terjemah gano hazabahu ni. Tak jumpa perkataan. Maknanya kalau mari kaluk, mari banyak masalah terkene, fazi'a ila solah, dia akan bersegera menunaikan semaya sunat. Cara dia. Sebab itulah Ibnu Sina, salah seorang ulama besar dan juga ahli ahli falsafah dan ahli perubatan, dia terkenal Islam. Kalau kita baca riwayat hidup dia lagu tu bila dia buat kajian eksperimen, uji kaji di makmah, kalau lo ni kat makmah, bila ada masalah tak boleh selesai, dia buat kan? Dia kata aku akan pergi masjid. Aku tinggal, aku pergi masjid, aku semaya sunat. Aku baca Quran, aku doa dengan Tuhan. Bila nampak ada dah idea, barulah aku pergi semula disambung. Tu nak ayat. Dia pergi selesai dengan semaya. Kita ni cari Hayaki, White House. Dulu selesai serabut-serabut kan. Kita pergi White House tu. Serabut-serabut pergi War Kopiti. Serabut-serabut pergi Hayaki. Kena tu, lepas tu baru masuk sampai. Nak ayat beza kita dengan orang dulu. Orang dulu semaya. Nabi pun ajar semaya. Semaya tu cara nak selesai masalah. Masalah. Dan kemudian balik pada kita dua, semaya, sabar. Sabar ni apa sebut dulu ulama bagi tiga. Sabar dalam mengerjakan taat. Sabar dalam menghadapi ujian hidup, bala bencana. Yang ketiga sabar dalam mengelakkan maksiat. Kena sabar berlaku. Sabar ni orang minum arak nampak sedap kita. Orang berjudi nampak sedap kita. Orang main tino nampak sedap kita. Tu sabar daripada maksiat. Berarti sabar dalam mengerjakan taat. Bukan senang nak taat ni. Nak mari semaya jemaah. Yang waktu tahun bulan puasa 20 rakaat tu kat bunyi 20 tu begini dah tekuk. Tarawih 20 tu kat duk begini belakang. Luliah. Bukan senang. Tak kata kau orang nak habis 20 rakaat kena kat kalau Masjid Muhammadi tu sejuk semalam ni. Tu hai bayarlah. Sejuk semalam ni kita gauknya dengan wasi cukup kita. Nak habis rakaat tu kat tu hai lah tahu. Cakap mengepek kata email. Kena sabar. Ni jadi sebab tu saya kata wasbir. Lepas tu bila kita buat benda molek pun kena sabar sebab kadang orang nganyi. Allah berjuru demo tak tinggal masjid. Rajin demo pergi semua 5 waktu. Orang menganyi kita. Jadi sebab tu dikata wasbir, kena sabar. Pasal apa? Tuhan tidak akan sia-siakan amalan orang, pahala orang yang berbuat kebaikan. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah dibinasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan kata kalau ada di kalangan umat-umat yang menentang Nabi ni, orang yang tegur dia, yang nasihat dia, tapi saya tak ada lah. Kalau ada pun sikit benar hak turut Nabi tu ya. Tu Tuhan ayat dalam ayat ni. Kalau tidak kan selamatlah mereka ni daripada azab Allah. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan tidak sekali-kali Tuhanmu hendak membinasakan mana-mana negeri
dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sama sendiri. Jadi azab Tuhan ni tidak turun kalau kita hidup molek. Kita ni dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, kalau kita hidup dengan cara molek, cara betul mengikut agama, bala bencana tidak akan mari dengan mudah pada kita. Sebab bala bencana ni dalam kitab sebut antaranya lah hukumnya. Hukumnya Tuhan kepada kejahatan manusia. Bila sama-sama manusia nak betul tak boleh, maka Tuhan awak mari bala. Bala ni lah Tuhan betul semula. Tuhan nak betul balik. Kalau bahasa orang lain ni kan, alam ni membersihkan diri dia. Dengan mari nyakit ke apa orang tak tahu, pakai SOP, sapuh tak tahu ke apa semua, alam ni membetul diri dia semua. Mana maksudnya kaedah Tuhan ni, Tuhan betul dengan kaedah dia. Dah aku ayat dah mu tak si buat, mu tak si turu. Aku ikut cara aku. Cara dia tu hak beratnya. Bila mari bala pola ni kan, kita kecek bab COVID-19 ni tak habis-habis. Pernahlah kita kecek. Pas hari ni nak semaya pun susah, nak Jumaat pun susah, nak pergi mari pun susah, makan minum pun susah, nak belarak pun susah, nak menikah, macam-macam jadi masalah. Pucuknya kita juga berpucuk daripada diri kita sendiri. Ni hak penting nak ayat sini. Jadi Tuhan ni tawak tu tidak musnahkan satu-satu bangsa, satu kaum, satu tempat apa ni bizulmin, dengan zalim. Kalau orang situ tu orang yang baik, orang yang jauh. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Dan kalaulah Tuhanmu wahai Muhammad mengkehendaki, tentulah dia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Tetapi dia tidak berbuat demikian, dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Maknanya jangan musinglah wahai Muhammad, orang duk ada Islam, ada tidak Islam, ada juru, tak juru, ada turutmu, ada tak turutmu, sebab ini cara Tuhan mengatur dunia. Tuhan boleh buat dengan izin dia, semua orang berimeh berlaku. Tuhan boleh buat. Nabi kecek sekali kan, semua Islam berlaku. Tuhan boleh buat. Sebab apa? Sebab hati manusia duduk dengan Tuhan. Dalam hadis kursi itu disebut hati manusia ni baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Duduk di antara dua jari Tuhan. Tuhan buat gambar gitu. Bukanlah kata ada jari supaya kita, tapi seolah Tuhan duk pergi hati kita. Supaya kita pergi bola. Pergi bola kan ikut kita nak pusing ke mana bola. Nak pusing kat ni, nak pusing kat. Jadi hati manusia ni baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Duduk di antara dua jari daripada jari-jari Tuhan. Mana Tuhan boleh bolak-balik. Sebab tu hati dipanggil qalbun. Qalbun. Jangan tukar, jangan kata kalbung. Kalbung tu ni qalbun nama tukar kan. Macam orang nak ngorak budak sekolah harap lah. Dia tanya budak sekolah harap. Budak sekolah harap tu comel. Naik bas sekali. Jadi dia tanya hak jatuh lagu mana nak oyak I love you. Jadi hak jatuh nakal juga. Dia kata ana kalbun. Dia pun ngapa malam tu. Pagi esok pagi jumpa pintu tangkobah. Assalamualaikum ana kalbun. Sengih hak teno tu tengok. Dia kata jadi. Senyum lalu. Selama kening tak cakap wisaleh. Assalamualaikum tak jawab dosa. Tak senyum. Hari tu bi anak kalbung respon selalu baik. Sengih dia kata jadi. Dia tak tahu apa anak kalbung tu aku anjing. Jadi puas tu sukalah. Tu nak ayat bahaya ke tu. Bahaya. Amo penuh juga main wanaka tu ngasai ngatas bah. Orang biasa kan suka kecek putih kan nak tunjuk agah. Kecek putih dalam bah kita pakat saya kita kecek arak. Dua orang sama-sama tak reti arak akhirnya qul huwallahu ahad. Waktu berjawab Allahus samad. Ni jawab lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Kau kecek apa itu senyap. Dia kata kecek arak pokok ni. Kita masa ngaji ada waktu tambah. Dia pun kecek putih semacam serabut perut kita dengar. Makan ubi rebu ya kecek putih. Allah. Jadi Tuhan ni boleh buat. Tapi Tuhan sengaja tak buat pasal itu adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada hikmahnya sendiri. Kemudian Tuhan kata illa marrahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu mereka bersatu dalam agama dan untuk perselisihan dan rahmat itulah Allah menjadikan manusia. Dan dengan demikian sempurnalah janji Tuhanmu, sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan sekalian jin dan manusia yang berdosa. Jadi Tuhan sengaja buat itu sebab
Tuhan buat neraka ni ada perancangan nak bubuh orang yang berdosa di kalangan jin dan manusia. Sebab tu Tuhan tak buat Islam belaka. Kalau buat Islam belaka, hilanglah tujuan tadi. Dan hidup ni pun dia tidak jadi itu. Sebab hidup ni antaranya kena berlawai. Berlawai tu positif negatif tu, hidup ni berkembang. Sebab tu ada berimeh, tidak berimeh. Ada jauh, ada jahat. Ada baik, ada tak baik. Sebab dengan sendiri dia hidup, dia cah semua. Itu tujuan tu Tuhan buat. Tetapi Tuhan kata, orang ni boleh bersatu dengan agama. Dia boleh bersatu ni bila pegang agama. Sebab tu kita tengok Islam ni, pergi Mekah tetamu musim haji, segala jenis bangsa ada. Kenapa? Kerana Islam. Melayu, Cina, India, Afrika, tak kenal mu aku, tak reti kecek mu aku, tapi sekali boleh tolong mu aku. Kerjasama boleh. Mekah mana ada orang gocah tolu ya gocah Mekah ni. Tak ada orang pergi Mekah nak gocah, samsai di rumah dia tak gocah Mekah. Pasal apa? Agama ajar dia gitu. Dengan orang Cina, dengan orang India. Oh kalau pergi memang amom ke kampung abu kita kali kalau umrah ke apa, duk berhati orang lepas buat tawaf tu kak. Sesar kawah sepasang air kak. Kita tengok orang wati manusia pelik-pelik. Tapi Tuhan nak buat ni jadi semaya sekali tolong mu aku. Walaupun tak boleh bahasa tak faham kerana agama. Jadi perpaduan manusia ni atas dasar akidah. Hak ni lebih besar daripada benda-benda yang lain. Ya Tuhan nak ayat kita. Akidah ni lebih besar daripada hubungan keluarga, daripada hubungan dara, daripada hubungan bangsa, daripada hubungan negeri. Akidah tu penting. Sebab itulah kita orang Islam kena letak akidah. Dan akidah ni lah tapak yang paling besar untuk kita mari sekali. Sebab tu masjid ni pusat utama orang Islam ni berhimpun. Pusat bagi kita orang Islam ni community center, pusat-pusat masyarakat ni masjid. Sebab tu orang Islam tak perlu kelak. Kalau orang putih kita ada kelak tempat dia berhimpun kelak tu. Kita tak ada sebab ni lah pusat kita. Kalau ke kampung surau. Cuma masalah kita ni kita tak jadi serupa orang Islam tu. Kita tak jadikan masjid tempat community center. Surau pun tak jadi community center. Situ kelemahan kita lah. Kelemahan kita yang kita kena baiki. Baik, seterusnya wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hazihil haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan tiap-tiap berita dari berita rasul-rasul itu kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad untuk menguatkan hatimu dengannya. Dan telah datang kepadamu dalam berita itu kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi cerita nabi-nabi yang kita baca tadi yang Tuhan buat turun ni daripada dulu sampai hari ni semuanya antaranya nusabbitu bihi fuadak untuk menguatkan hati nabi. Sebab nabi ni sabarnya banyak berdepan dengan macam-macam. Jadi Tuhan buat mari cerita nabi-nabi dia dulu padamu, noso Nabi Muhammad ni rasa serupa ya. Pak aku alami ni orang dulu pun rasa. Susah pak aku hadap ni orang dulu susah juga. Penentangnya ni bukan aku saja. Nabi-nabi dulu pun berlawan juga. Dengan kaum dia, dengan adik-beradik, dengan keluarga. Maka dengan sendiri dia lega hati. Lega hati. Kita suruh sedap. Apa kita tengok bila kita sakit. Sebab tu dalam Islam kena tengok orang yang lebih rendah. Jangan tengok orang tinggi. Di segi pendapat kita, hidup kita. Kalau kita susah, kita tengok orang lebih susah pada kita. Kita ada motosikal. Jangan duduk banding orang pakai kereta. Kena banding orang jalan naik basikal. Kalau kita ada motosikal. Kalau kita banding orang pakai kereta, tak puas hati semua. Sedap ada yang mau naik kereta. Tapi kalau kita tengok orang naik basikal, muju aku ada motosikal. Dia naik basikal ya. Kau naik basikal pula kena tengok jalan kaki. Jangan duduk banding dengan motosikal. Sebab tu kena tengok man huwa adna minkum. Orang yang lebih rendah pada kita. Nabi ajar gitu. Sebab dengan sendiri kita insaf. Kalau kita duduk main lenggok semua, selok kita. Nak banding dengan orang kita pakai kereta kacik. Kau ini mari gak Camry. Kau Camry pula orang tengok orang sedih. Orang sedih pula tengok BMW. Tak puas hati semua. Tak puas hati semua. Jadi sebab tu kena tengok bawah. Tu cara dia. Jadi bila kita tengok lagu ni, kita insaf. Insaf jadi kita tahu wujud dia tu hewan. Sebab setengah orang kan. Ya, setengah orang dia sakit. Tapi dia sakit betul, tapi sakit dia kata boleh makan lagi. Ada orang tak boleh makan. Lenggok gitu. Makan tak boleh biti banyak. Jadi ini penting. Jadi hak ni nusabbitu bihi fuadak, meneguhkan hati kamu. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna amilun. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman,
Buatlah apa yang kamu sanggup melakukannya dari perbuatan ingkar itu. Sesungguhnya kami juga tetap mengerjakan nasihat pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Jadi bila kita berdepan dengan orang kafir, ikut dia lah nak buat mana pun. Kita royak-royak dah, tak dengar, bagi kita juga ahli maksiat. Kita lok nak kata mana, moga kita ikhtiar dah. Royak-royak dah nasihat dah. Sayyidina Ali pun berdepan dengan orang kafir. Orang kafir tak percaya pasal bah tak percaya akhirat ke apa. Ginilah Sayyidina kata. Aku tetap dengan pendirian aku, mung dengan pendirianmu. Cuma kita tengok esok, Sayyidina Ali. Esok lagu mana? Aku yakin adanya akhirat. Sebab tu aku buat amal. Mu tak yakin. Kita tengok esok. Aku tak rugi apa-apa. Kalau salah akhirat kau ada, aku tak rugi sebab aku cedek dah. Tapi mu ni hok tak cedek lagu mana esok? Tu cara dia. Akhir dah tu nyuduh. Buahnya tu. Dia ada disebut dalam riwayat. Sini Ali bujuh lah. Ya tak apalah. Tak si dengar. Tak si dengar pandangan, tak si dengar kenyataan, tak si terima kebenaran, tapi tengok esok. Ini sebab tu dia kata sini, apa ni? Buatlah i'malu ala maka nantiku. Mu hok tak si kau Islam, hok menetek Islam, hok buat maksiat, buat. Lepas tu aku pun buat kerja, buat ibadat, buat amal soleh, buat kebajikan. Dan esok kita tengok, wantaziru inna muntazirun. Dan tunggulah akibat yang buruk yang akan menimpa kamu. Sesungguhnya kami juga menunggu akan kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Jadi kalau kita percaya ke syurga, percaya ke neraka, kita buat molek. Kalau salah tak ada esok, pun tak rugi ke pasal tu kita. Tak rugi. Tapi orang yang tak percaya ni dia tak cedek. Lagu mana esok? Supaya orang tak dengar kita, nak ujian ni bawa lah payung. Tak ujian dia kata. Kita bawa payung ni. Kalau salah ujian sungguh. Kalau salah ujian sungguh, untung kita bawa payung. Dia hanya anyur. Pasal dia tak bawa payung. Tu banding yang mudah. Kita pun dengan akhirat pun lagu tu. Kita percaya tak rugi kau satu. Kita buat molek tak rugi. Kalau salah tak ada pun tak rugi. Tapi kalau ada sungguh, dah tentulah ada sungguh. Kita untungnya. Orang yang tak percaya ni sajalah. Orang tak percaya saja. Siapa-siapa tak ada kamu satu dengan dia. Amal tak ada, email tak ada, nak unggah lah ke mana masa tu. Tak boleh nak unggah mana-mana, masuk neraka. Itu mudahnya bahasa. Dan akhir sekali tu tutup surah ni, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Oleh itu sembahlah akan dia serta berserahlah kepadanya, dan ingatlah Tuhanmu tidak sekali-sekali lalai akan apa yang kamu lakukan. Tuhan tutup dengan lagu. Tuhan royak langit bumi ni segala rahsianya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan segala urusan ni balik ke Tuhan belaka. Maksudnya Tuhan tu habis dah. Maksud itulah lagu mana manusia pun Tuhan tu belaka dah. Maka sebab tu Tuhan kata fa'budhu. Nombor satu kena sembah Tuhan. Kita ni mesti mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua tawakal. Tawakal ni serah hidup kita ni ke Tuhan. Lepas kita ikhtiar, kita buat, kita serah Tuhan. Macam bab syurga neraka ni kan. Kita pun tak boleh jamin. Hamba pun tak boleh kata hamba nak boleh masuk syurga. Demo pun tak boleh kata sebab ni hak Tuhan belaka. Tapi bila kita usaha dah, kita buat hak Tuhan suruh. Semaya setakat kita boleh, puasa setakat boleh, buat kebajikan setakat boleh, kita serah Tuhan. Agak-agak Tuhan terima, amal kita boleh masuk syurga, jauh daripada neraka. Sebab ni bukan kerja kita, tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tak boleh jamin, kita tak boleh jamin kat orang. Cuma kita duk sebut ni Tuhan kata, kalau mu buat gini-gini aku begini. Mu buat gini aku begini. Bukan kita pandai-pandai. Ni ada setengah orang bila jangan buat bagi tu masuk neraka kan. Dia kata buat apa demo ni setara mana? Nak ayat neraka kat orang. Bukan kita netu syurga neraka berdasarkan nah Quran. Quran kata kalau orang buat lagu ni, sudah dia dalam syurga. Kalau buat lagu ni, sudahnya dalam neraka. Bukan kita pandai-pandai kita. Bukan kata kerana kita lah orang yang masuk syurga. Tidak, kita ayat hak tu heroyak. Nak pakai tak si pakai, kita lain. Kita sendiri pun, Nabi sendiri pernah sebut dalam satu. Dia kata, aku pun tak tahu aku ni selamat ke tak sesok. Nabi pernah sebut dalam Quran pun ada. Ayat dulu kita baca tu. Nabi kata, aku sendiri pun tak tahu. Sesok ni aku masuk surga ke tak? Sebab semua ni rahmat Tuhan belaka. Tapi atas hidup ni, dalam hidup ni kita kena ikhtiar, kena usaha supaya perjalanan kita ni menuju ke syurga. InsyaAllah sabarlah. Kalau kita nak kereta baru, cari jalan lagi kota baru. Jangan kau nak bacok. Kalau kita ambil jalan bacok, tak sabarlah kota baru. Orang tanya gimana nak pergi kota baru, tapi nu bahaya kot kalau datu.
Kota baru nama rima kok nunya. Kota baru duk lain ni. Jadi begitulah kita dalam itu. Kita nak kalau kita ambil jalan itu menuju ke syurga, insya-Allah sapalah kita. Tapi kalau kita ambil jalan lain, tak usah mimpi dah tak sapa. Gitu mudah nak suruh kita faham. Di dunia ni bagai juga di segi kehidupan di akhirat. Jadi Tuhan royak dia ni tidak sia-sia. Gapo kita buat insya-Allah Tuhan perhati dan Tuhan tanda belaka. Itulah habislah. Alhamdulillah habis juga surah Hud. Surah yang ke-11 123 ayat. Insya-Allah ada izin Tuhan. Lepas raya ni kita sambung balik masuk surah yang baru iaitu surah Yusuf. Surah yang ke-12, juzuk yang ke-12 mengandungi 111 ayat diturunkan di Mekah. Banyak cerita tentang kisah Nabi Yusuf. Panjang cerita ni. Ni macam filem. Kalau kita baca surah Yusuf ni macam betul-betul tengok filem. 2 jam. Ada filem hak panjang kan? Avengers pun 2 jam. Nak berabi Endgame tu 2 jam lebih. Letih nak boleh sudah. Tak si tengok nak tahu juga apa jadi kepada Thanos. Tadi tunggu juga lagi 2 jam lebih pun. Selok kata kita kalau orang tahu ustaz tengok filem Avengers selok. Pecah rahsia lah malam ni. Ustaz pun minat Avengers juga. Tapi nak jadi kisah Yusuf ni betul-betul kisah Nabi Yusuf bermula pada dia kecil, apalah dia besar, akhir jadi orang besar dan balik semula bertemu keluarga insya-Allah. Kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan. Kita berdoa supaya Ramadan ini diberikan rahmat kepada kita, mudah menunaikan ibadat dan dapat menambah kepada insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wathabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma walhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum.